Assalamualaikum. Dalam pelaburan saham ataupun dalam pelaburan apa-apa jenis pelaburan pun, soalan yang paling penting yang kita nak tahu ialah ke manakah direction harga saham ataupun pelaburan di masa hadapan. Jika kita tahu apakah harga, ke mana harga saham akan pergi, naik, turun atau sama, kita boleh ambil advantage, we can take advantage from that knowledge. Jadi untuk dapat tahu ke mana harga saham akan pergi, ada dua metod yang kita gunakan. Pertama ialah fundamental analysis. So fundamental analysis ni mengambil kira faktor ekonomi, interest rate dan sebagainya untuk mencari intrinsic value of the company. Ya. Contohnya lah pelaburan company, mungkin dalam company oil and gas. Kita nak tahu series of cash flow, cash flow dia dalam masa hadapan itu berapakah value pada hari ini, right? Dan kita nilaikan, bandingkan dengan harga saham pada hari ini. Jika intrinsic value dia lebih tinggi daripada harga pada hari ini, kemungkinan besar harga saham akan naik. Tetapi jika intrinsic value dia itu adalah lebih rendah daripada harga dia, maka harga mesti correction, mesti diperbetulkan untuk sama dengan intrinsic value di masa hadapan. Itu fundamental analysis. Cara yang kedua yang kita boleh gunakan ialah dengan menggunakan technical analysis. Kalau anda perasan, saya sekarang ni kerap juga update mengenai technical analysis ni, melihat kepada pergerakan harga saham dan juga volume. Nah, ini adalah technical analysis. Jadi technical analysis ni mengkaji pergerakan saham dan juga pergerakan harga dan juga volume dia. Ya, ada pelbagai metod dan pelbagai cara untuk kita mengenal pasti tendensi harga saham nak naik atau nak turun dengan pelbagai metod dalam technical analysis. Jadi di mana satu yang lebih bagus, technical analysis ataupun fundamental analysis? Dalam keadaan tertentu, technical analysis boleh beri lebih ada kelebihan berbanding fundamental analysis. Technical analysis ini dia leading indicator, dia menggunakan leading indicator, maknanya harga ni move lebih cepat daripada fundamental. Ya, macam sekarang ni, ya, keadaan sekarang ni kita tengok harga saham sudah naik tapi ekonomi belum lagi naik. Dan sebelumnya harga saham dah jatuh awal lagi sebelum keadaan ekonomi ni lebih teruk. Jadi harga saham, dengan technical analysis yang kita tengok ini, kita boleh tengok masa ke depan, ialah leading indicator, right? Tapi fundamental analysis ni dia lambat, dia perlukan data. Data mungkin lagging 2 bulan, 3 bulan. Kita tak ada data yang cepat. Mungkin ada yang data yang boleh kita gunakan, tapi dia basically ialah lagging indicator. By the time kita tahu information pasal fundamental ni, kita dah terlambat dan kebanyakan peluang kenaikan harga dah terlepas. Jadi secara ringkasnya, technical analysis mengkaji momentum pergerakan harga, dan technical analysis menggunakan kaedah intrinsic value untuk mencari nilai dan bandingkan dengan harga semasa. Mungkin technical analysis ni, apa kritik kepada technical analysis ialah jika semua orang dapat information yang sama, chart yang sama, kita boleh lihat chart yang sama, maklumat yang sama. Jadi apakah kelebihan pada trader kepada pelabur jika maklumat yang ada tu semua sama? Ini bergantung kepada individu, ya. Maklumat yang sama tapi tindakan pelabur tak sama. Contohnya, seorang pelabur A dengan B lah, ada dua orang pelabur A dan B. A tengok saham ni dia akan naik, dengan technical analysis sebagainya akan naik. Begitu juga dengan B. B pun belajar pada guru yang sama, dia pun tengok memang saham ni akan naik. Tapi A, tindakan ni berbeza. Mungkin dia lebih adventurous sikit, dia letakkan 100% capital dia, modal saham dia dekat situ. Tapi yang B ni, dia hanya letak 20% sahaja dan reserve lagi 80% ni untuk trading yang lain. Jadi A mengambil risiko yang lebih tinggi berbanding dengan B. Itu pasal tindakan tak sama, ya, antara pelabur walaupun dapat maklumat yang sama. Kemudian jika harga tu betul naik, ya, technical analysis yang sama dan berdasarkan technical analysis, harga memang betul naik.
Tapi tindakan pelabur lagi sekali akan berbeza. Ya, contohnya A mungkin bila dah dapat, dia tengok ada 5% keuntungan, dah gatal tangan nak ambil keuntungan. B mungkin sabar lagi. Ada orang yang tengok 10% dah menggelupur nak keluar, nak ambil untung tu. Mungkin 10% taklah banyak sangat. Padahal harga sahamnya tu boleh pergi sampai 100%. Kita lihatlah dalam Top Glove, Top Glove yang dah lebih 100%. Mungkin ramai yang dah jual bila Top Glove dah naik 10%. Dekat 20% pun mungkin dah ramai yang dah keluar. Dan tak ada orang pun yang rasa benda awal-awal ni Top Glove ni boleh naik sampai 100 ke 200%. Tapi akhirnya memang Top Glove naik sampai 100 lebih peratus. Jadi tindakan tu tak sama. Tindakan tak sama. Jadi maklumat yang sama, tapi tindakan yang berbeza menghasilkan result yang berbeza. Jadi untuk dapatkan result yang lebih baik itu, banyak faktor lain lah yang perlu diambil kira. Okey, itu sahaja. Kalau ada komen ataupun soalan boleh tanya dalam ruang komen. Assalamualaikum.